أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam di Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Dan kita masih lagi membicarakan hal yang berkaitan dengan perkahwinan. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah habis membahaskan tentang perkahwinan dengan ahlul kitab. Dan insyaAllah malam ini kita akan masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitulah berkahwin dengan perempuan zina. Yang dimaksudkan dengan perempuan zina di sini ialah perempuan-perempuan yang nakal, yang pekerjaannya berzina. Dalam hal ini ada satu riwayat yang diceritakan dari Abu Mursi bahawa dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan seorang pelacur yang telah dimulainya perhubungan ini sejak daripada zaman jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya hinggalah turun ayat yang berbunyi, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Fatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ayata wa qala lahu la tankihha. Maksudnya firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ketiga. Laki-laki tukang zina tidak boleh berkahwin melainkan dengan perempuan penzina ataupun perempuan musyrik. Dan seorang perempuan tukang zina tidak boleh berkahwin melainkan dengan laki-laki penzina ataupun laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan ke atas orang-orang mukmin. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut dan berkata jangan kamu kahwin dengan dia. Ini justru Allah memperkenankan kahwin dengan perempuan-perempuan mukminah yang muhsanah atau ahlul kitab yang muhsanah, seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang yang dimaksud dengan muhsanah ialah yang terpelihara. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengharaman untuk berkahwin dengan seorang perempuan penzina. Dengan seorang penzina, seorang laki-laki ingin berkahwin dengan seorang perempuan cantik, tapi dia seorang pelacur, maka menurut ayat yang kita bacakan tadi daripada surah An-Nur ayat yang ketiga, ia jelas haram hukum dia. Mana tak boleh seorang laki-laki itu
berkahwin dengan perempuan penzina. Syarat muhsanah ini berlaku juga pada laki-laki yang selanjutnya disebut muhsan seperti yang dikatakan oleh Allah, muhsinina ghaira musafihin. Begitu juga sebaliknya bagi perempuan yang muhsanah, perempuan yang baik, maka tidak boleh dia berkahwin dengan seorang laki-laki penzina. Macam mana laki-laki yang baik tidak boleh, yakni diharamkan berkahwin dengan perempuan yang penzina. Begitu juga perempuan yang baik diharamkan untuk berkahwin dengan laki-laki penzina. Barang siapa tidak mahu menerima hukum ini yang bersumber dari kitabullah dan tidak mahu menepatinya, maka dia adalah musyrik yang tidak boleh dikahwini kecuali oleh orang musyrik juga. Manakala satu hamba Allah tu dia tak terima hukum ini, dia kata tak haram pun kahwin dengan perempuan zina, maka jadilah dia laki-laki yang musyrik. Kenapa dia jadi laki-laki yang musyrik? Kerana dia telah menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah. Berbeza orang yang tidak melaksanakan dan orang yang menyanggah. Orang yang tak sembahyang dengan orang yang menyanggahi kewajipan sembahyang itu hukumnya berbeza. Orang yang tak sembahyang, dia tetap Islam. Dia tetap dipanggil mukmin. Cumanya dia tidak ada kesempurnaan iman. Kerana amal ibadah itu adalah syarat bagi kesempurnaan iman. Kalaulah tak sembahyang, tak puasa, tak buat haji, tak zakat, tak buat ibadah-ibadah ini, maka kesempurnaan iman itu tak ada. Kerana syarat mendapat kesempurnaan iman itu adalah dengan amal ibadah. Berbeza selagi mana seseorang itu tidak menyanggahi ataupun tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah seperti arak umpamanya. Orang yang minum arak beza tak dengan orang yang menghalalkan arak? Beza. Orang yang minum arak, masa iman dia tidak gugur. Dia masih muslim, dia masih mukmin. Berbeza orang yang menghalalkan arak yang jelas Allah sebut dalam Quran. Yang jelas dalam agama kita arak itu haram, tiba-tiba dia kata arak itu haram. Arak itu halal kata dia. Maka dengan penyanggahan itu, maka gugurlah iman dia. Dia tidak lagi Islam, dia tidak lagi mukmin, maka dia jadi kafir. Begitu juga hanya orang yang tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang tak sama hukum dia dengan orang yang menyanggahi kewajipan sembahyang. Orang itu tak sembahyang, tetapi dia tetap beriman dan percaya sembahyang itu wajib. Cuma dia malas nak sembahyang. Maka dia tetap mukmin, dia tetap muslim. Berbeza dengan seorang yang menyanggahi kewajipan salat. Dia kata salat tak wajib pun, walaupun dia sembahyang. Tapi kerana dia telah menidakkan barang yang diperintahkan oleh Allah secara pasti, secara jelas, secara nyata di dalam Quran, dan semua orang muslim, semua orang Islam itu tahu, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum dalam Quran. Maka barang siapa yang menyanggahi hukum yang jelas itu, maka apa hukum dia? Terkeluar daripada Islam. Berbeza yang kita sebutkan tadi, dia tidak beramal. Contoh dia masih berkahwin dengan perempuan yang berzina. Maka dia masih lagi Islam. Cumanya dia tidak mendapat kesempurnaan iman. Berbeza orang yang kata tak haram pun kahwin dengan perempuan zina. Maka itu jelas dia bercanggah, dia telah merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap tuan-tuan dapat bezalah. Orang yang contoh mudah yang saya bagi tadi, orang yang minum arak, maka dosa besar minum arak. Kalau dia muslim, dia mukmin, dia minum arak, maka dia berdosa besar. Tapi boleh tak kita kata dia kafir? Tak, dia tetap Islam. Dia tetap beriman. Maksudnya, di atas dunia, hukum-hukum Islam dilaksanakan ke atas dia. Contohnya, apa hukum Islam ke atas dia? Bila dia meninggal, mandikan jenazah dia. Kafankan jenazah dia. Sembahyangkan jenazah dia.
tanam di tanah perkuburan orang Islam. Apalagi hukum Islam di atas dunia dilaksanakan ke atas dia, walaupun dia peminum arak, maka boleh dia berkahwin dengan perempuan Islam. Mana? Pasal dia masih Islam, dia masih orang yang beriman. Berbeza dengan hal keadaan seseorang Muslim, seorang mukmin yang menghalalkan arak yang jelas Allah haramkan dalam Quran. Semua orang Islam tahu arak itu haram, tiba-tiba dihalalkan. Maka dengan perbuatan dia menyangkah hukum Allah tadi itu, walaupun dia tak minum arak. Yang pertama tadi dia minum arak, yang kedua dia tak minum arak, walau status air arak pun dia tak pernah minum. Tapi dia telah merubah ayat Allah. Dia mengatakan arak itu tidak haram, bahkan halal hukum dia. Dia tak pernah minum arak. Maka orang yang seperti ini atas dunia lagi, hukum hakam Islam tidak dilaksanakan ke atas dia. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikafankan, dia tidak disolatkan, dan tidak boleh ditanam di tanah perkuburan orang Islam seandainya ia enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal minta dia taubat dulu. Jangan dia buat salah terus kita kata kafir ke keluar Islam, tak. Maka pihak pemerintah perlu memerintahkan dia, menyuruh dia untuk bertaubat. Seandainya dia tidak bertaubat, maka hilanglah status Islam dia, ataupun hilanglah iman dan akidahnya jadi rosak. Baik. Jadi barang siapa yang tidak mahu menerima hukum ini yang bersumber dari kitab Allah dan tidak mahu menepatinya, maka dia adalah musyrik yang tidak boleh dikahwin kecuali orang yang musyrik juga. Dan barang siapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi dia menyimpang dari hukum tersebut dan kahwin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina. Kalau nikah juga, maka dia tidak keluar Islam, dia tetap orang yang beriman, tetap orang Islam. Cuma perkahwinan itu perkahwinan yang tidak sah. Jadi kalau tak sah, apakah kita panggil hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi itu? Zina lah. Sebab dua saja, sama ada kahwin, persetubuhan yang sah, ataupun zina, persetubuhan yang tidak sah, persetubuhan yang haram. Ayat tersebut disebutkan sesudah menerangkan masalah sebat yang berbunyi sebagai berikut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, kata Allah. Perempuan yang zina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah masing-masing mereka itu 100 kali. Sebat ini adalah hukum jasmani, sedang larangan kahwin adalah hukum moral. Dengan yang demikian, maka diharamkan mengawasi pelacur sama halnya dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan dari hak-hak yang tertentu menurut istilah sekarang. Ibnul Qayyim telah menerangkan arti ayat di atas, mengatakan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu selaras dengan fitrah manusia. Jadi yang Allah haramkan dalam Quran apa saja, termasuklah berkahwin dengan perempuan zina, itu adalah satu hal yang fitrah. Makna apa fitrah? Mana manusia pun disetujui dengan benda itu. Fitrah kita tak nakkan nasab kita rosak. Tak nakkan keluarga kita dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang tak elok. Kan? Itu kan fitrah kita nak sihat. Fitrah kita nak bahagia. Kan? Tapi dengan ada dan wujudnya perempuan zina dalam keluarga itu menghilangkan apa kehendak fitrah tadi itu. Fitrah nakkan kebahagiaan. Maka kalau laki-laki ini berkahwin dengan perempuan zina, dia takkan bahagia. Kan? Fitrah nakkan nasabnya baik, semua sihat, dengan hadirnya perempuan zina, maka jadi tak elok. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam Quran itu kena dengan fitrah, mana fitrah manusia bersetuju dengan apa yang disebut dan ditetapkan oleh Allah. Untuk itulah maka Allah mengharamkan perkahwinan semacam ini kepada orang Islam. Seterusnya, lagi pula bahawa seorang pelacur adalah tidak baik, sedang Allah menjadikan perkahwinan itu sebagai satu tentuan yang dipanggil penzina. Yakni perempuan yang masih terus menerus dengan perbuatan zina.
Kita tak bincang kau dengan perempuan zina dah bertaubat. Kita tak bincang itu. Kita bincang perempuan penzina yang masih ingin kepada zina, yang masih tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang tentang perempuan itu. Kita tak bincang tentang perempuan yang bertaubat. Perempuan bertaubat hukum dia lain. Perempuan yang berzina kemudian dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka hukum dia lain. Kita tak cerita tentang tu. Sekarang ni kita cerita tentang perempuan penzina. Sebab kalau perempuan yang berzina bertaubat, kita tak panggil dah perempuan penzina, kan? Jadi dia penzina ini adalah perempuan yang masih dengan kerja kotor dia, masih perbuatan dia ingin berzina dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang perempuan yang itu. Maka itu yang dikatakan bahawa perempuan pelacur, penzina yang diharamkan kahwin itu adalah perempuan yang tidak baik. Sebab kalau dia dah bertaubat, tak boleh kita kata dia tak baik, kan? Sebab dia dah bertaubat. Bila seorang itu bertaubat kepada Allah, maka seluruh dosa dan salahnya diampunkan oleh Allah kalau taubat itu dengan taubat yang baik. Sedang Allah menjadikan perkahwinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kan kalau berkahwin dengan perempuan zina, katalah kita kata hari ini pelacur lah, pelacur. Kahwin dengan perempuan pelacur. Agak-agak apa yang kita nak daripada perkahwinan itu dapat tak? Tak. Nasab jadi rosak. Kesihatan kita takut sakit penyakit berjangkit. Apa lagi? Dia sebut sini kasih sayang tidak mungkin wujud. Ialah perempuan penzina seorang pelacur kan, banyak teman-teman laki-laki dia. Maka fitrah atau kehendak manusia daripada kehidupan berumah tangga itu tidak akan dapat. Suami dalam bahasa Arab disebut zauj yang berasal dari perkataan izdiwaj, artinya istibah wa tawazun, serupa dan seirama. Jadi suami isteri atau zaujan dalam bahasa Arab berarti dua orang yang serupa dan seirama, tidak bertolak belakang antara yang baik dan yang buruk, baik ditinjau dari hukum syar'i maupun secara ukuran biasa. Tidak akan dapat menghasilkan keserasian seirama kecintaan. Akhir sekali Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan jahat untuk laki-laki jahat dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi ini tentang perbicaraan kita tentang perkahwinan seorang laki-laki dengan perempuan penzina. Manakala jikalau seandainya perempuan yang telah terlibat dengan zina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka haram hukumnya tadi itu setelah bertukar menjadi halal. Jadi kalau perempuan itu dah taubat dah, memang dah terlibat dulu dia seorang pelacur, tapi dia dah bertaubat, kan? Maka perempuan itu dihalalkan kahwin. Tapi kalau seandainya dia hamil atau mengandung anak pada pasangan dia, anak laki-laki yang menzinai diri dia, maka apakah hukum berkahwin dengan laki-laki tersebut? Atau laki-laki ini dia berzina dengan satu orang perempuan, kemudian perempuan itu hamil, maka si laki-laki ini nak kahwin dengan dia. Maksudnya kita panggil nak tutup malu lah, kan? Nak tutup malu. Ataupun banyak juga tuan-tuan berlaku kes laki-laki perempuan yang telah bersama, akhirnya perempuan itu mengandung dalam tempoh pertunangan. Mana laki-laki ataupun perempuan itu mengandungkan oleh si laki-laki tunang dia. Sebab hari ni tunang lain macam. Tunang dah macam suami isteri dah, kan? Dah membonceng motor, dah pergi makan berdua-duaan, jalan pergi tepi wayang, di panggung wayang, pergi. Jadi hubungan yang akrab itu maka terdedah dengan perbuatan zina. Tambahan lagi, perempuan itu diyakini oleh laki-laki bahawa dia akan dikahwini. Itu banyak berlaku. Akhir sekali
Kalau ada juga yang terus bila perempuan tu dah mengandung, maka laki-laki tanggungjawab akhirnya dia menikah dengan perempuan tu. Pasal itu tunang dia. Nak ceritanya dia telah berzina sebelum daripada itu. Tapi ada juga kes bila mana perempuan itu telah mengandung, maka akhirnya ada putus tunang, maka perempuan itu dengan hala dia, laki itu dengan hala dia. Itu juga berlaku. Maka sebab itu anak-anak, kalaulah kita tunangkan anak, maka pastikan batas-batas itu perlu kita jaga. Dan kita dah sebut dah dalam pertemuan kita yang lalu, apakah batasan-batasan yang boleh apa dia, yang tak boleh apa dia dalam tempoh pertunangan. Itu dah kita bincang dalam pertemuan yang lalu, kan? Tapi hari ini kita lihat seakan-akan macam tak ada langsung batas laki-laki dan perempuan. Berpimpinan tangan laki-laki dan perempuan, duduk di taman-taman berdua-duaan, ya, hatta sampai ke peringkat kan kita baca paper laki-laki menumpangkan tunangnya di rumah dia, akhirnya ditangkap keluar, kan? Jadi ini banyak berlaku dalam negara kita. Maka yang bertanggungjawab itu adalah kita sebagai ibu dan ayah. Maka kalau tunang kalau seandainya dia boleh jaga batasan-batasan dia, tak apalah kita tunang lama-lama, kan? Tapi kalau tengok agak-agak tak boleh ni, baru tunang seminggu dah dibawa heret anak dara kita gulu dan kilik, maka kahwinkan segera, kan? Itu lebih baik. Itu bukan ibadah tu, ibadah, kan? Ya, walaupun anak kita belum mampu atau bahkan menantu belum mampu untuk membelanjakan mas kahwin dan sebagainya untuk anak perempuan kita, maka kita keluarkan, kan, lillahi ta'ala, kerana Allah, insyaAllah Allah akan ganti. Yang penting kita jaga daripada berlakunya benda atau perkara yang tak elok kepada zuriat kita, kepada anak kita. Baik. Jadi tadi kita sebutkan bahawa boleh ataupun tidak, si laki-laki tadi itu yang telah mengandungkan perempuan untuk dia berkahwin dengan perempuan itu. Maka ulama dalam hal ini mereka berbeza. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dan ada yang mengatakan boleh ini kerana ada pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Bila mana berlaku satu keluarga ni, laki-laki ni kahwin dengan perempuan ni, laki-laki ni ada anak laki-laki, perempuan ni ada anak perempuan. Jadi duda kahwin dengan janda. Ini duda ada anak, seorang anak dia laki-laki, yang ni duda anak dia perempuan. Maka kahwinlah si dada dan janda dan duda. Janda dan duda. Jadi duda laki-laki, janda ni perempuan, kahwinlah mereka berdua. Maka anak mereka itu apakah mahram? Tidak, kan? Anak laki-laki itu laki-laki, anak perempuan ini juga perempuan. Maka anak mereka itu juga boleh kahwin tak? Boleh kahwin, kan? Baik, sekarang maka berlakulah zina antara anak laki-laki si suami ini dengan anak perempuan si isteri janda tadi ni. Berzina. Maka bila Sayyidina Umar datang ke Mekah, maka hal itu diangkat kepada Umar. Orang bagi tahu bahawa ada wahai khalifah, ada orang berzina. Kan? Cerita ni gini cerita dia. Maka Sayyidina Umar pun pergi dan Sayyidina Umar laksanakan hukum sebat ke atas dia. Kemudian Sayyidina Umar ingin menghawin, mana menyarankan, menggalakkan kau kahwinlah senang. Sebab kebetulan perempuan tu pula mengandung. Kan? Perempuan yang telah dizinai oleh laki-laki tadi itu mengandung. Maka Sayyidina Umar pun menggalakkan untuk mereka berkahwin dua. Tapi akhir tak jadi menikahlah pasal laki-laki itu tak nak. Cumanya bila Sayyidina Umar suruh dia kahwin, para sahabat yang lain tak bangkang. Maknanya hukumnya boleh ataupun tak? Boleh. Kalau tak boleh, Sayyidina Umar tak suruh laki-laki ni kahwin dengan perempuan tadi tu, kan? Mana hukumnya adalah dibolehkan. Cuma sebagian ulama mensyaratkan, bahkan ini juga yang kita ikut, bahawa perempuan dan laki-laki itu harus bertaubat dulu. Kena taubatlah dulu, kan? Okey, dah taubat dah, jangan buat dah, ini zina, jangan buat dah lain kali. Lepas ni kamu kahwin dengan laki-laki tersebut dan tak perlu ada iddah. Buat saya perempuan zina ni tak ada iddah. Yang ada iddah ni kalau kahwin yang sah. Kalau kahwin yang tidak sah, ini zina, maka tidak berlaku iddah kata wanita tersebut. Cumanya ulama menyebutkan bahawa juga berbeza di kalangan ulama, kalau seandainya anak dalam kandungan itu anak laki-laki, mana hasil daripada benih dia, nanti kita katakan dia boleh kahwin. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa walaupun kahwin itu boleh,
tetapi tidak boleh bersetubuh dengan wanita tersebut. Sampai bila? Sampai perempuan itu melahirkan anak. Ini pendapat yang pertama. Manakala pendapat yang kedua dia kata, kalau itu benih daripada laki-laki, yang dalam kandungan itu adalah benih laki-laki yang akan berkahwin dengan dia, maka tak ada masalah lah mereka nak bersama. Cuma anak zina itu tidak dinasabkanlah kepada laki-laki itu. Cuma boleh ataupun tak bersama, boleh. Yang tak boleh, yakni tunggu sampai bersalin, kalau seandainya perempuan itu mengandung daripada benih orang lain. Jadi perempuan ni zina, dia mengandung, dia hamil. Dia menikah dengan satu orang laki-laki yang tak pernah berzina dengan dia. Maka sebagai ulama sebut boleh hukum dia, maka sah kahwin dia. Cumanya dia tidak boleh bersama sehinggalah dia melahirkan anak. Kerana Nabi pernah sebut bahawa tidak halal untuk meletakkan benih atas benih orang lain atau atas dipanggil apa? Mana atas benih orang lain lah, itu benih orang lain kita bawa pula atas tu. Itu maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, habis kita cerita tentang berzina. Kemudian yang seterusnya, kahwin mut'ah. Kahwin mut'ah ni orang Syiah ni sukalah. Kahwin mut'ah ni kahwin kontrak. Kahwin dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kahwin 3 hari, kahwin 4 hari, kahwin seminggu, kahwin setahun. Perkahwinan dalam Islam adalah satu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami isteri dengan abadi, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan oleh Allah dalam Quran, yaitu ketentraman, kecintaan dan kasih sayang. Sedangkan tujuannya yang bersifat duniawi, yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan ia menjadikan untuk kamu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu. Adapun kawin mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Jadi apa hukum dia? Kawin mut'ah, kawin kontrak, kawin dalam tempoh tertentu. Kalau Syiah ni tanggal 9 Muharram, memang cukup syok lah Tok Syekh Syiah ni. Saya pernah ikut satu seminar tentang Syiah. Jadi dia ni bekas, saya tak ingat sabun ceramah lama dah saya ikut. Jadi penceramah ni bekas Syiah lah, bekas dulu orang Syiah. Sekarang dia dah betul lah akidah dia. Jadi dia cerita orang Syiah ni pada tanggal 9 Muharram, tinggal 9 Muharram, sebelum Muharram tu, mereka anggap ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan mereka akan ambil kesempatan kemuliaan pada malam tu. Perempuan sanggup menggadaikan diri dia kepada Tok Syekh Syiah ni, ataupun ada yang anak-anak dara perempuan diberikan kepada Tok Syekh pada malam tu untuk ditiduri. Supaya apa? Supaya mengikut kepercayaan mereka, supaya masuk benih daripada insan yang baik pada malam yang baik. Tok Syekh Syiah bagi mereka ni orang yang mana mulialah pada percayaan mereka. Jadi memasukkan benih dalam diri seorang perempuan, baik dia isteri ataupun baik dia anak dara dan sebagainya, maka mereka menganggap itu adalah satu kemuliaan, kerana dalam diri mereka sudah ada benih daripada orang yang mulia pada hari dan malam yang mulia. Yang jadi Tok Syekh Syiah zono lah, ya. Jadi ini antara kahwin-kahwin dalam tempoh yang tertentu terbatas. Jadi kalaupun tidak, tapi ada sebahagian pada pengadut Syiah itu yang berfahaman seperti itu. Baik. Kahwin mut'ah ini seperti diperkenankan oleh Rasulullah SAW sebelum stabilnya syariat Islam, iaitu diperkenankan sebelum ketika dalam perpergian dan peperangan, kemudian diharamkan untuk selama-lamanya. Di awal Islam memang ada.
Di awal-awal Islam, kahwin mut'ah ini boleh. Kan? Tambah pula zaman tu zaman orang senang berzina. Maknanya zaman-zaman jahiliah orang yang suka bertukar isteri, orang yang suka berzina, bila keluar untuk musafir cari rezeki, bila keluar untuk perang jadi ada terlibat dengan zina. Jadi hikmah disyariatkan kahwin mut'ah pada awal-awal Islam untuk mengekang daripada perbuatan zina. Ialah sekarang ni kalau musafir sekejap dia dah sampai. Contoh nak pergi Kelantan pun paling lama berapa jam? Dia orang kata balik Kelantan sampai 28 jam. 28 jam tu dah berhenti dah. Paling lama lah kalau duk atas jalan walaupun jam paling kuat sekalipun saya ingat tak sampai ke 24 jam ke sampai Allah dan saya tak tahulah. Saya baru ni balik Tapah malam raya dia apa itu? Hari Jumaat Raya Haji baru ni. Saya bertolak pukul 7.30 petang daripada lepas kita berbuka puasa itu sampai Tapah pukul 3 pagi. 7.30 tuan-tuan sampai pukul 3 pagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Oh, 8 jam. 7 jam setengah sampai. Jadi apa hal lama sangat? Sampai. Jadi malam tu special untuk saya. Malam tu saya balik pakai dreba. Sampai dekat Bukit Taga, dia buat rosak. Telefon insurans, naik atas lori, kita duduk atas tu pakai dreba lah malam tu. Jam pula memang jam lah. Pukul 12 daripada Bukit Berutong, pukul 11.30 pukul 12 macam tu, pukul 3.30 sampai di Tapah. Pakai dreba malam tu, dreba lori towing tu. Baik. Balik pun begitu, telefon insurans dia cover juga 100 kilo, lain kita tambah juga pakai dreba juga hari tu. Rasa macam Datuk atas lori towing tu. Baik. Baik, jadi pada awal Islam dibolehkan. Kenapa? Untuk mengekang zina. Sebab dulu nak musafir, nak pergi ke Syam contohnya, mengambil masa yang lama, ialah naik kuda. Kalau kuda tak ada spotlight, tak ada lampu, kan? Jadi malam kena berhenti. Hujan kena berhenti, terlalu panas kena berhenti, ribut pasir kena berhenti. Jadi mengambil masa yang lama nak sampai. Jadi kalau isteri yang ditinggalkan di rumah, anak kata ada 10 orang, bini ada 2 orang, takkan nak galah atas unta tu. Kan? Jadi ditinggalkan di rumah. Jadi pergi seorang diri untuk urusan perniagaan. Jadi jalan jauh macam tu, balik boleh tahan tak kalau tak ada bini? Tuan-tuan boleh tahan tak agak-agak? Jadi maka berlakulah seperti mana yang berlaku, zina sana dan sini. Akhirnya Islam pada awalnya membolehkan, tak apalah, kahwinlah, tapi jangan zina, kahwin, ambillah dalam tempoh urusan berniaga berapa lama, seminggu, sebulan, 2 bulan, ambillah, nikahlah selama dalam tempoh itu. Tetapi selepas dah stabil, umat Islam pun akidahnya dah kuat, maka akhirnya kahwin mut'ah itu diharamkan buat selama-lamanya, digantikan dengan kahwin yang betul. Jadi sekecukuplah sekadar itu untuk kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah, dan kita akan sambung dalam pertemuan akan datang juga berkaitan dengan kahwin mut'ah. Dan lepas daripada itu, tajuk yang saya kira orang lelaki ni cukup sukalah tajuk ni, supaya perempuan juga akan datang ke dalam majlis kita pada pertemuan akan datang. Tajuknya adalah poligami. Itu laki-laki dan perempuan, ibu-ibu dan ayah kena datanglah untuk sama-sama kita bincang siapa yang menang dalam kes ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.